Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk semua. Semoga berada dalam keadaan yang sihat hendaknya. Alright, so sekarang dah ada 16 orang dalam kelas ni. So bagi mereka yang tak masuk lagi, mungkin ada masalah teknikal, kita husnuzon, kita pilih kiraan yang baik lah. Mungkin ada masalah teknikal, mungkin ada internet problem. Tapi tak apa, cikgu dah rekod kelas ni, cikgu akan share. So harap dapat tengoklah nanti. Okey, so kita akan pergi masuk kepada topik baru untuk hari ini. Jadi untuk topik baru ini kita akan masuk kepada bab 5, iaitu kekongruenan, pembesaran dan juga gabungan transformasi. Okey, di mana kamu dulu dah pernah belajar sebenarnya. Dah pernah belajar, tapi ini dia sambungan kepada apa yang kamu dah belajar dulu masa lower form. Masa lower form kamu dah belajar dulu tak silap cikgu lah. Okey, so yang pertama sekali kita akan pergi kepada kekongruenan. Okey, kekongruenan. Apakah yang dimaksudkan dengan kekongruenan ni sebenarnya? Okey. So ini cikgu akan ceritakan di mana kekongruenan ini sebenarnya adalah dia bentuk yang sama, saiz yang sama. Contohnya kalau awak lihat pada kat sini, dua keping jubin yang dipamerkan. Alhamdulillah. Menara berkembar Petronas dan juga tayar depan dan tayar belakang sebuah kereta. Kemudian kita lihat juga pasangan objek, ditulis di sini, pasangan objek dalam setiap rajah di atas mempunyai saiz dan bentuk yang sama walaupun kedudukan atau susunannya berlainan. Pasangan objek tersebut dinamakan kongruen. Kat sini dia ada nyatakan bahawa pasangan objek dalam setiap rajah di atas mempunyai saiz dan bentuk yang sama. Okey, saiz dan bentuk yang sama. Walaupun tempatnya tak sama, walaupun kedudukan dia dah berbeza, walaupun dia dah terpusing, walaupun apa yang berlaku, tapi apabila saiz dan bentuk yang sama, dia dinamakan sebagai kongruen. Okey, kamu kena ingat apa maksud kongruen Dia mesti mempunyai saiz dan bentuk yang sama. Okey, kalau kita tengok daripada sini, dalam rajah di atas, segi empat A, B, C, D dan juga PQRS adalah kongruen dengan syarat yang ditunjukkan dalam jadual berikut. Jadi kalau kita lihat dekat sini, dia ada bagi tahu bahawa panjang sisi sepadan. Yang ini adalah sudut sepadan. Jadi panjang sisi sepadan maksudnya A pergi ke B adalah bersamaan dengan A pergi ke B sama dengan yang QR ini. Okey, panjang dia. Kemudian BC sama panjang dengan PQ. Begitu juga dengan CD, dia sama panjang dengan PS. Dan juga kalau kita lihat AD, dia sama panjang dengan RS. Okey, dan sudut sepadan dia adalah, dia dah nyatakan dekat sini, dia bentuk dia BAD sama dengan QRS. Dia mesti kedudukan yang sama kalau kamu lihat. Walaupun satu dekat atas, satu dekat bawah, tapi dia tetap sebenarnya dia adalah pada kedudukan yang sama. Cuma mungkin dia dah berputar, dia dah terpusing. Jadi sudutnya di sini dan sudut di sini adalah sama. Kemudian sudut ABC. ABC adalah sama dengan RQP. Ni.
Okey. Dia tapi nampak tempatnya sama. Kedudukan ni sama. Okey. Tapi yang penting kalau kamu lihat sudutnya kat mana? Antara ini, garisan ini dan juga garisan ini. Okey. Okey, kita lihat kepada contoh yang pertama. Contoh 1. Tentukan sama ada setiap pasangan rajah yang berikut adalah kongruen. Kita nak tahu sama ada pasangan ini adakah ia kongruen ataupun tidak. Okey. So kita lihat dekat sini. Ini adalah 12. Ini juga, cikgu colorkan. Okey, ini adalah 12. AC 12. PQ juga 12. Okey, kemudian AB. AB 5. PR juga adalah 5. Kemudian kita ada BC. Dekat gambar rajah yang ini, dia tak nyatakan BC itu berapa panjang dia. Tetapi pada gambar rajah yang ini, dia nyatakan bahawa ia adalah 13. So, untuk kita lihat di sini, adakah sini 13? Ini adalah satu segitiga bersudut tegak. 5, 12, yang sini akan jadi berapa? 13 lah, sebab kita menggunakan teorem Pythagoras. Menggunakan teorem Pythagoras. Kemudian kita lihat juga pada sudut. Okay, sudutnya di sini dia bagi 22.6. Kat sini juga dia bagi 22.6. Tetapi kalau kamu lihat dekat sini, dia tak bagi sudut. Sudutnya berapa? Dia tak bagi. Tapi yang asal dia dah bagi tahu bahawa dia adalah 67.5. Jadi kita boleh tolakkan lah. Nak dapatkan sudut ni, kita kena tolakkan. 180 tolak 90 tolakkan dengan 22.6. So kamu akan still lagi dapat 67.4 darjah. Maka sudutnya masih sama. Bila sudutnya sama, bermaksud pasangan pada soalan A ini merupakan satu bentuk yang kongruen. Okey. So kalau kamu lihat di kat bawah ni, ukuran semua panjang sisi sepadan, sudut sepadan adalah sama. Kedua-dua rajah itu adalah kongruen. Dia dah nyatakan kat situ. Jadi dia adalah kongruen. Okey, kita lihat pula pada B. Kita lihat pada B, adakah ianya kongruen ataupun tidak? So dekat sini kita lihat. Yang pertama, 3. FE 3. So PQ 3, betul? Ini juga 3. Okey. Yang ini 3, yang ini juga 3. Kenapa dia sama? Kenapa sama 3 juga? Sebab dia ada satu tanda kat sini. Kalau kamu lihat, kat sini ada satu tanda. Ni. Tanda sama. Begitu juga dengan yang ini. Ini tanda sama. Ada tanda kat situ kalau kamu lihat. Dia ada satu tanda. Okay, and then seterusnya kita lihat ni 10 cm. Ni juga adalah 10 cm. And then ada bagilah 4, bawah 8, sini 4.
Okey. Jadi kalau kita lihat yang ini 10, sini kan 3 kan. So 10 tolak 3 sini adalah 5. Okey. Jadi kemudian 10 tolak 3, 10 tolak 3, 5 pula. Apa dapat ni? 10 tolak 3, 7. Ni 10 tolak 3 pun 7. Ni 3. Ni 3 tambah 4 pun 7. Okey, dia tak sama. Nampak tak? Ni 3 tambah 4, nilai dia adalah 7. Tetapi untuk yang sini, yang ini nilainya adalah ni 8. So dia jadi tak sama. Maka dua ni dia bukan Kongruen. Dia bukan kongruen. Dapat macam mana dia berlaku, jadi awak kena carilah. Kita tengok pula pada yang C. A dengan B. Di sini ke sini 9. Ini juga adalah 9. Kemudian kalau ni 8, maksudnya sini pun 8. 8 ni pun 8. Ni 83. 83. 90. Ni 90. Okey, kita nak tengok sudut sini. Berapa sudut dia dapat? Berapa sudut dia kita akan dapat? Macam mana nak dapatkan sudut dia? 360 tolak 90 tolak 90 tolak 83. So sini kita dapat 97. Sama tak dengan yang sebelah sini? Sama. Sama. Jadi bermaksud, adakah C ni kongruen? Ya. Ya, C adalah kongruen. Kedua-dua rajah itu adalah kongruen. Okey, kita lihat pada D. Ni sekarang ni kita nak tentukan tahu sama ada ianya kongruen ataupun tidak. Okay, next. Yang D. Ni 8. Ni juga 8. So kalau sini 8, ini pun 8 lah. Okay, kalau sini 50, berapa dua sudut ni? 180 tolak 70. 180 tolak 50 sama dengan 130. Dibahagikan dengan 2. Dapat berapa? Kita dapat 65. So sudut ni adalah 65 darjah. Sama tak? Tak. Tak sama. Maka dia bukan Kongruen. dia bukan kongruen. Boleh Boleh cikgu. Okay, ada few question. So kita tengok pula pada ciri-ciri kongruenan segitiga. Okay, so ciri-ciri dia kamu boleh lihat dekat sini Sifat-sifat kongruen segitiga. Kita ada sisi ataupun triple S. Okay, kita ada triple S iaitu semua sisinya adalah sama panjang. Jadi kat sini kita dah, ni senanglah sebab semua sisi. Bila kita sebut sisi, maksudnya triple S ini adalah semua sisinya sama panjang. Okay. Ini merupakan sifat-sifat yang tertentu untuk kongruen. Okey, kemudian sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Sisi, kalau dua sisi sepadan adalah sama panjang,
dan sudut sepadan yang tercangkum antara dua sisi itu adalah sama saiz. Itu adalah ciri dia. Maksud dia, kalau awak lihat ini sampai sini sama dengan yang sebelah sini. Ini sampai sini sama sampai sini. Dan sudutnya adalah sama, maka dia adalah kongruen. Sebab tu dia tulis sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Sisi side angle side, SAS. Yang pertama tadi triple S. Okey, ni triple S. Kemudian kita ada SAS. Kemudian kita ada ASA. Maksudnya angle side angle. Angle side angle. Dua sudut sepadan adalah sama saiz dan satu sisi sepadan di antara kedua-dua sudut itu adalah sama panjang. Okey. Jadi sudut di sini, sudut di sini dan sudut di sini sama. Sini sampai sini, ini sampai sini, sudutnya juga adalah sama. Dan sisi ini sepadan, sisi yang sepadan sepadan ni maksudnya sama Kalau kita ambil sisi ni sepadan, ni dengan ini adalah sisi yang sepadan. Ni dan juga yang ini adalah sudut sepadan. Bermaksud sisi ni dengan sisi yang ini, dia bukan sepadan. Okey, dia bukan sepadan. Dia sepadan mesti tempat yang sama. Okey. Walaupun yang ini terputar, terbalik, terpusing, ini dia akan cari pada sisi yang sepadan sahaja. Okey, itu yang maksud sepadan. Okey, kemudian kita ada sudut-sudut sisi ataupun AAS. Gitu. Kita ada triple S, SAS, ASA, AS, gitu. Kemudian kita ada dan juga SA. Ada berapa banyak ni? Kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6. Okey. Kemudian kalau AS ni adalah angle, sudut sisi. Maksudnya angle side. Angle side. So maksudnya kalau kita lihat dua sudut sepadan adalah sama saiz atau dan satu daripada sisi sepadan yang bukan terletak di antara dua sudut itu adalah sama panjang. Maksudnya kat sini dia macam yang tadi. Tadi dia side dia kat tengah-tengah. Tapi untuk yang kedua, AS ni adalah sisi sama, sudut dia sama. Tetapi sisi dia kat tepi pula. Dia bukan duduk kat tengah-tengah. Macam yang atas tadi dia duduk tengah-tengah. Dia duduk tengah-tengah. Tapi untuk yang ini dia duduk dekat bahagian atas. Dia duduk, tak kisah, dia bukan duduk dekat tengah-tengah sini. Dia bukan duduk kat tengah-tengah. Okey. Ini adalah untuk segitiga Ini adalah untuk segitiga saja sifat-sifat tengok. Kalau pada topik ni pun dia dah cakap kat atas ni dalam jadual sifat kekongruenan segitiga. Okey, seterusnya sudut. Angle. Maksudnya ada ketiga angle tu. Okey, apa kenyataan dia? Ketiga sudut sepadan adalah sama. Ketiga sepadan sudut sepadan adalah sama. Jadi luas pasangan segitiga mestilah sama. Okey, kalau sudut ni sama,
Maksudnya kamu tengok yang sepadan sudut ni sama dengan sudut sini. Okey. Cikgu buat color lah. Ini A dengan P. Kemudian yang C dengan R. Kemudian yang B dengan Q. Bila sudut-sudut sepadan ni adalah sama dan luas pasangan segitiga mesti sama. Jadi luas dia pun mesti sama untuk yang ni luas sama, maka ia dinamakan sebagai kongruen. Okey, ada 3 ni, triple A dan juga SA ni, double SA. Kalau dia punya ni adalah sama, luas adalah sama, dia akan jadi kongruen. Okey? Okey, right. Yang ini kita akan lihat pada sisi-sisi sudut. Sisi-sisi sudut. Sisi-sisi sudut. Dua sisi sepadan adalah sama panjang dan satu daripada sudut sepadan yang bukan tercangkum antara dua sisi itu adalah sama saiz. Luas segitiga mestilah sama. Okey. So maksud dia A dengan C sama, maksudnya dengan PR. Sisi dia sama panjang, sisi sepadan dia sama panjang. Kemudian A dengan B sama panjang dengan PQ. Tetapi sudut dia bukan terletak pada yang dicangkum Sudut dia bukan terletak pada kat sini. Sudut dia bukan kat situ. Sudutnya dekat sini. Ataupun sudutnya berada kat B. Sebab ayat dia satu daripada sudut sepadan yang bukan tercangkum antara dua sisi itu adalah sama saiz. Jadi dia adalah ini merupakan sifat-sifat kongruen segitiga. Kena ingatlah. Okey, macam mana? Yang pertama kamu ingat kena ada triple S, lepas tu ada SAS, kemudian ada ASA, ada AS, kemudian ada A, triple A dan juga double SA. Double SA. Tapi yang kedua ni, untuk dua ni, luas dia kena sama. Luas pasangan adalah sama. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pada contoh 2. Tentukan sama ada setiap pasangan segitiga yang berikut memenuhi sifat kekongruenan segitiga. Justifikasikan jawapan anda. Okey, kita lihat pada yang A. Untuk yang A. Untuk A, dia adalah, kalau kamu lihat, dia ada ni 10. Ni juga adalah 10. Kemudian ni sudut ni adalah 6. Ni adalah 6. Kita nak warna lain, kita pakai warna lain. Ini adalah 6. Ni juga 6. Ini dia pakai yang mana? Dia pakai apa? Triple S ke, ASA ke, SSA ke, apa lagi? ASA, SSA, banyak Dia gunakan apa? Ini tak kongruen Ini tidak kongruen. Kenapa dia tidak kongruen? Walaupun kamu lihat ini 10, ini 10, ini 6, ini juga 6. Tetapi kat sini, ni 25. Ni 25. Dia merupakan, kalau kita lihat pada pasangan dia gunakan yang ini.
Okay, dia pakai sisi sudut ataupun double SA, side angle. Kenapa dia bukan? Sebab dekat sini ada satu penyataan bahawa dia mestilah luas pasangannya mesti sama. Luas pasangan segitiga mestilah sama. So kalau awak rasa segitiga ni satu macam ni, satu lagi macam ini, luas dia sama ke? Mestilah luas dia tak sama. Jadi sebab tu dia bukan kongruen. Okey, seterusnya kita lihat pula pada yang B. Untuk yang kedua. Okey. So kalau kita lihat dekat sini, dia pakai angle triple A. Triple A, sudut. Segitiga sudut sepadan adalah sama saiz. Ni sama. Kemudian 36.9, ni juga 36.9. Yang ini 90, ini juga 90. Okey. Bila kat sini kalau kamu tengok, sudut-sudut ni semua adalah sama. Triple A. Angle, tiga-tiga sudutnya sama. Bila tiga-tiga sudutnya sama, tetapi kita kena lihat pula pada syarat dia. Kamu tengok pada syarat dia. Luas pasangan segitiga mestilah sama. Jadi kita akan dapat, kamu nampak tak? Luas dia dah tak sama. So dia tidak dikira sebagai kongruen. Okey. Alright, kita lihat pula pada contoh 3. Okey, setakat ni boleh faham tak? Boleh, cikgu. Boleh Sebab benda ni awak kena ingat yang tadi, yang sifat-sifat dia ni. Kena ingat. Kalau tak ingat memang kena tengok balik lah. Bila kamu tak ingat, jadi kamu tak dapat nak tentukan. Kamu kena ingat dua benda yang ni, bawah ni. Yang utama sekarang ni kamu tengok yang ini. Sebab dia pakai luas. Luas dia sama. Luas pasangan mestilah sama. Okey, kita lihat pula pada contoh 3. Raja di bawah menunjukkan dua segitiga yang kongruen. Okey, dia ada bagi tahu dah, kongruen, segitiga yang kongruen. Diberi sifat kongruen segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga itu adalah kongruen ialah sisi sudut iaitu ASA. Sisi sudut. Lengkapkan jadual di bawah dengan ciri yang terlibat dalam sisi sudut. Okey, dia dah bagi satu contoh kat sini. Okey. Sudut sama. Okey, jadi A CB dengan D CE adalah sama. Okey, sisi dia. Maka kita boleh lihat sisi dia. BC dengan EF adalah sama. Jadi awak boleh tulis kat sini BC sama dengan EF. Ataupun cikgu saya tak nak pakai sisi yang tu. Boleh. Awak nak pakai sisi AC dengan ED pun boleh awak nak pakai ini. AC dengan ED pun boleh. Tak ada masalah. Right? Sudut. Okey, sudut dia. Bila sudut dia, kita tengok kat sini. Okey, sudut. Satu lagi. Bila sini, kita ambil sudut ni sama dengan sudut yang sebelah sini. So, kita tulis saja. D, E, F, sorry. Ambil
A, B, C sama dengan sudut D, E, F. Okay, sudut D, E, F. Pun boleh juga. Okay. Jadi jawapan dia ada dua lah, sama ada kamu lihat penyelesaian, kamu boleh lihat pada yang pertama ataupun yang kedua. Okay. Okay, seterusnya kita lihat pada contoh 4. Pelajar di bawah menunjukkan satu segitiga EFG diberi satu lagi segitiga KLM mempunyai bentuk dan saiz yang sama dengan segitiga EFG. Nyatakan sifat kongruen segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga itu adalah kongruen sekiranya. Kita dah bagi tahu sekiranya. Ini panjang sikit lah. Okay, satu. Okay, dia bagi tahu kat sini. Sudut ni sama. Kita lukis. Lukis satu lagi. Cikgu tak payah lukis lah, cikgu potong. Okay, itu segitiga. Satu lagi. Kita lihat E, GF adalah sama dengan KML. Kita buat KML. Okay. Sudut ni sama dengan sudut yang ini. Kemudian EFG. Cikgu pakai warna yang berlainan. EFG sama dengan KLM. Kemudian EF sama dengan KL. Nampak tak? Dia guna apa? AAS. Angle, side. Okey, kemudian dia nak suruh kamu tentukan je sekarang ni tau. Ni yang pertama. Nampak tak? Kan sama. Dan dia tentukan sifat kongruen dia adalah yang AAS. Macam cikgu sebut tadi. Angle, side. Ataupun sudut sisi. Okey, yang kedua. Kita lihat. Okey, kita lihat yang kedua. EF sama dengan KM. Ni KML. Sudut ni EG sama dengan KM. Kemudian yang kedua FG sama dengan LM. Okey. Kemudian yang ketiga EF sama dengan KL. Kita dapat apa dia? Kita panggil dia apa? Triple? Faiz, dia pakai apa ni? Triple S. Alright, dia adalah triple S sebab sisi sama. Sisi dia tiga sisinya adalah sama. Okey? Nampak? Ni dah diberitahu. Dan seterusnya kita tengok yang ketiga, EF
Ya, padam. Okey, kemudian EF sama dengan KL. EF sama dengan KL. Sudut FEG. FEG. Ni FEG sama dengan LKM. LKM sama sebelah sini. Kemudian EG sama dengan KM. EG sama dengan KM. Ni apa? Sisi sudut sisi ataupun side angle side. Betul tak? Nampak tak? Side angle side. Sebab kita boleh predict. Sisi sama, sudut sama, sisi sama. Sisi, angle, sisi. Side angle side. Boleh Faham tak ni? Faham. Okay, bagus. Alright. So cikgu rasa kelas kita sampai sini saja dan cikgu akan beri tugasan daripada modul di dalam Telegram, dalam grup Telegram. Nanti cikgu akan beritahu. Alright. Dan yang ini cikgu akan upload dekat YouTube cikgu. Jadi korang nanti cikgu share link dia. Okay, bagi yang tak masuk kelas boleh pakailah. Boleh tengok balik dekat YouTube cikgu. Alright. So itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Semoga semuanya terus sihat dan amalkan SOP yang patuhi SOP yang ditetapkan. Alright. So itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Stay safe. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu alas ilmu. Terima kasih.